Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي حولي وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله. Kita rafa'kan kesyukuran pada pagi ini dapat kita sambung kitab Qaul Tam fi ahkam al-ma'mum wal imam. Kitab Qaul Tam, qaul pendapat yang tam, yang sempurna, yang muktamad, yang sempurna. Fi ahkam, pada hukum, menerangkan hukum-hukum makmum dan imam. Kita tertangguh selama 1 bulan 1 bulan tertangguh dalam 1 bulan kitab ni atas sebab-sebab tak dapat dielakkan. Kita berhenti catatan saya 36. Masalah yang ke-36 muka surat 23 Rumi, Jawi 35. Jawi 35, Rumi 23. Masalah 36. Masalah 36. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Masalah yang ke-36, makmum yang was-was dalam bacaan Fatihah. Jika sekiranya makmum itu dibala dengan was-was dalam bacaan Fatihah, maka sebelum ia menghabiskan bacaan Fatihahnya sehingga imamnya rukuk. Kalau bahasa sekarang ni macam inilah. Maka sebelum ia makmum menghabiskan Fatihah, imamnya dah rukuk. Tu sehingga imamnya rukuk tu, masa dia belum habiskan Fatihah lagi, imam dah rukuk. Sebelum kita jawab soalan ni, keadaan ni, soalannya kenapa imam dah rukuk dia tak habis Fatihah lagi? Apa alasannya? Apa sebabnya? Dia masuk lambat masbuk ke? Apa sebab dia? Yang imam dah rukuk, dia masih lagi tak habis Fatihah. Apa masalah dia ni? Kenapa ni? Kerana was-was. Kerana was-was. Dan was-was, was-was ni apa? Bala. Tu lah. Sekiranya makmum itu dibala, maknanya was-was ni satu bala. Dia satu penyakit lah. Satu penyakit, satu bala. Dia bukan elok, bagus, dia bala. Jadi bila siapa yang kena penyakit was-was ni, berobatlah dengan segera. Sebab dia bukan satu kemuliaan, dia satu kehinaan dan dia adalah bala.
Bala dia. Cara nak berubat dia dengan hukum fiqh. Apa yang dia was-waskan tu, berubatlah dalam bab itu. Kalau was-was dia semayang, berubatlah dalam bab semayang. Maksudnya belajarlah hukum fiqh dalam bab semayang. Dia bala bab wuduk mandi wajib, maka caranya selesaikan, belajarlah mandi wajib, belajarlah ilmu fiqh dalam masalah mandi wajib. Bila kata belajar ilmu fiqh, belajar semua hukum dalam kalau bab mandi wajib, kalau dia was-was dengan mandi wajib tu, semua hukum termasuk juga mazhab-mazhab lain, pendapat-pendapat yang terpencil, pendapat dhaif, semua belajar. Penjawab pertama, pendapat yang kedua, semua belajar. Dengan dia belajar semua hukum-hukum dalam hukum fiqh dalam bab yang dia was-was, terus sembuh. Tu cara dia. Bukannya apabila was-was, dia selesaikan dengan cara ulang balik. Biasanya orang was-was, itulah dia buat, dia ulang balik. Dia was-was apa? Mandi wajib, dia akan ulang mandi wajib 2-3 kali. Dia was-was wuduk, dia akan ambil wuduk 2-3 kali. Dia was-was takbir, dia akan takbir 2-3 kali. Dia was-was semayang, dia akan semayang 2-3 kali. Apa sajalah. Itu biasa orang buat. Sedangkan itu bukan obat dia. Itu sebenarnya baja bagi lebih was-was lagi. Baja. Bila dibala dengan was-was, caranya belajar ilmu fiqh berkaitan dengan penyakit ataupun masalah yang dia was-was tadi. Apa saja. Apa sahaja berkaitan dengan ibadah. Jadi bila dia dibala dengan was-was dalam bacaan Fatihah, caranya adalah nak sembuh adalah belajar hukum fiqh dalam masalah Fatihah. Ataupun lagi cantik, bukan masalah Fatihah aja, belajar satu semayang dah, semua hukum fiqh 4 mazhab. Tak lama. Kalau belajar sungguh-sungguh tak sampai sebulan khatam lah. Bab semayang saja 4 mazhab. Maka dengan dia belajar 4 mazhab, dia selesai, dia akan sembuh. Sebab apa? Jika mazhab Syafi'i kata tak sah, dia masalah tu, mazhab lain kata sah. Jika mazhab Syafi'i kata tak lengkap, mazhab lain kata lengkap. Jadi bila macam tu, hilang was-was tu. Hilang. Okey, itu cara dia. Okey, dia dibala dengan was-was dalam Fatihah. Maksudnya baca tu tergagap-gagap kerana was-was, macam tergagap-gagap. Nak masuk gear payah. Tu payah. Ataupun dia bila dah baca 1-2 ayat, 3 ayat, dia kata tadi ayat nombor 1 baca betul ke tidak? Tu dia bala juga was-was tu. Macam tu. Okey. Jadi oleh sebab dia was-was dalam Fatihah, sebelum ia menghabiskan Fatihahnya, imamnya rukuk, memang patut pun. Dan cara kalau kita belajar hukum fiqh, selesailah. Macam mana boleh selesai? Setelah imam amin dengan makmum, disunatkan makmum jangan baca Fatihah lagi. Sunat, bukannya wajib. Amin baru baca Fatihah bagi makmum. Jadi apakah hukum makmum baca Fatihah setelah amin? Setelah amin bersama imam, sunat. Bila dah tahu hukum tu, bacalah Fatihah daripada awal. Kan menyakit. Kan selesai. Imam bismillah, dia bismillah. Imam waladhdallin, dia masih lagi duduk Malikin Midin kot, dah was-was sangat. Okey. Lepas tu imam baca surah, sambung lah. Takkan tak cukup lagi masa? Kan? Selesai tak? Malah boleh jadi keadaan takkan was-was dah. Sebab imam bismillah, dia bismillah. Imam alhamdulillah, dia ikut follow belakang imam. Takkan tiba-tiba dia was-was. Sebab dia ikut imam kan. Tiba-tiba alamak, tadi Malikin Midin dah ke belum Atau tadi Malikin Midin tu dah ke belum? Sedangkan dia dah baca siratal ladzi dengan imam. Dia ikut imam kan, takkan imam tak baca. Jadi silang was-was. Tu caranya. Maknanya kalau dia faham gitu, selesai masalah dah. Tak was-was dah. Yang dia tunggu dekat amin baru nak bismillah tu kenapa? Itu orang tak berpenyakit. Okey. Kan selesai. Okey. Tiba-tiba tahulah masalah dia. Maka dia tak habis Fatihah lagi, imam dah rukuk. Macam ni nak buat? Adakah dia wajib habiskan Fatihah? Ataupun dia boleh rukuk dengan imam macam konon-konon masbuk. Konon-konon masbuk dia panggil. Okey. Maka wajib atasnya taqalluf. Berbeza. Taqalluf ni berbeza. Maka wajib atasnya taqalluf. Berbeza ataupun maksudnya biarlah imam rukuk, aku tak rukuk lagi. Itu kan berbeza kan? Ditinggalkan boleh tak? Ditinggal ataupun imam meninggal dia, biarlah.
wajib imam tinggal dia, ataupun wajib dia ditunggu, dia tak ikut imam. Itu maksud takalluf, dia berbeza dengan imam. Supaya menghabiskan Fatihahnya, supaya makmum tadi dapat habiskan Fatihahnya. Okey. Maknanya Fatihah dia tidak teruzur lah. Fatihah dia kata tak apalah sebab kau was-was, rukuk ajalah macam masbuk. Tak boleh. Betul. Okey. Lepas tu pula, dan adalah hukumnya seperti hukum orang yang takalluf dengan sebab uzur. Jadi dia dianggap uzur, dianggap bukan orang sengaja, lambat ataupun tak sempat dia habis Fatihah, imam dan rukuk, dimaafkan. Malah biarlah imam buat apa saja pun, dia kena habiskan Fatihah, dia macam orang uzur. Kenapa dia kata orang uzur? Bila dia kata takalluf dengan sebab uzur, dia ada hukum. Jika dia dimaafkan untuk takalluf dengan imam dengan sebab uzur, dia dimaafkan 3 rukun panjang. Itu nak cerita ni. Bila kata dengan sebab uzur, maknanya 3 rukun panjang. Jadi imam rukuk, dia kena habiskan Fatihah, dia tak batal, teruskan habis Fatihah. Wajib dia habiskan Fatihah. Dia tak boleh rukuk sebab dia was-was tadi kan. Imam i'tidal, biarkan, habiskan Fatihah. Imam sujud, habiskan Fatihah makmum. Macam orang uzur lah. Macam orang uzur, makmum uzur. Makmum duduk di antara dua sujud, habiskan Fatihah. Oh lama tak habis-habis lagi. Imam sujud yang kedua, habiskan Fatihah. Itu dah berapa rukun dah? 3 rukun panjang. 3 dah tu. Masa sujud tu. Sujud yang kedua. 1 i'tidal tak kira, sujud yang pertama 2 rukun panjang, duduk di antara 2 sujud tak kira, sujud yang kedua 3 rukun panjang. Okey, tapi tak lebih lagi. Dia dimaafkan lebih, dia dimaafkan 3 rukun panjang. Makanya boleh lagi. Jangan sampai imam tadi angkat kepala untuk tahiyat awal ke, untuk naik rakaat ke seterusnya ke, jangan sampai angkat kepala. Sebelum imam angkat kepala, sujud yang kedua dia kena habiskan Fatihah juga. Jika tidak, kalau tak sempat juga, dia kena mufaraqah. Tak boleh dah, tak boleh ikut dah, tak boleh buat apa dah. Okey? Dimaafkan 3 rukun panjang. Cuma ini bukan pendapat muktamad. Pendapat muktamad kat bawah tu. Style kitab ni, dia akan bagi tahu pendapat dhaif dulu. Lepas tu baru pendapat muktamad. Biasa kitab lain, dia bagi pendapat muktamad dulu, tetapi pendapat dhaif, pendapat kedua dia cakap kat bawah. Ini dia bagi pendapat dhaif dulu. Kalau perasan memang kitab, kalau tam ni dia bagi pendapat dhaif dulu. Okey? Pendapat muktamad bukan gitu. Bukan gitu dengan maksud apa? Betul, dia kena habiskan Fatihah. Sebab dia was-was tadi. Cuma adakah dia dimaafkan 3 rukun panjang? Adakah dia seperti orang yang uzur? Okey, tidak. Mengikut apa yang dinakalkan oleh Qamuli dalam Kitabul Jawahir daripada Imam Nawawi. Ini muktamad, katanya. Dan apa yang aku sangka adalah sah. Tetapi mengikut apa yang aku sangka, Al-Qamuli sangka sah, padahal itu pendapat dhaif. Tetapi mengikut apa yang disebutkan dalam Syarhul Muhazzab Imam Nawawi, bahawa makmum tersebut tidak diberi hukum uzur. Bila tak diberi hukum uzur, tetap sama, benda sama. Makmum wajib habiskan Fatihah, sama. Makmum dibenar takalluf daripada imam, iaitu imam dah rukuk, makmum tak boleh rukuk, kena habiskan Fatihah. Betul. Apa yang beza dia? Yang bezanya, yang pendapat muktamad, dia tidak dihukum seperti orang uzur. Bahasa lain, dia tidak dibenarkan, dia tidak diberi 3 rukun panjang. Berbeza dengan imam tinggal dia 3 rukun panjang, tak dapat. Habis itu apa? Hukum asal. Sembahyang hukum asal sembahyang. Hukum asal makmum. Hukum asal makmum, dia tak boleh cepat daripada imam 2 rukun, dia tak boleh lambat daripada imam 2 rukun. Itu hukum asal. Jadi apabila kalau contoh biasa, ni bukan kes ni, kes biasa-biasa, saja-saja, boring-boring. Imam berdiri, baca Fatihah, imam rukuk, dia saja tak nak rukuk, tak batal, tapi makruh kan. Dia dah baca Fatihah saja tak nak rukuk, tak batal. Imam i'tidal, tak batal, masih lagi berdiri. Imam turun je, gerak untuk sujud, makmum tadi batal, kerana dia telah lebih 2 rukun. Bila sebut 2 rukun, dia tak ada rukun pendek, rukun panjang. Kalau sebut 3 rukun, dia ada 3 rukun panjang. Kalau 2 rukun, maknanya 2 rukun, iaitu rukuk dan i'tidal. Itu 2 rukun. Lebih pada tu, batal. Macam tu juga kita ambil contoh sujud, rukuk. Imam tengah rukuk, makmum pun rukuk. Imam i'tidal, makmum saja-saja je malas nak i'tidal.
Imam sujud yang pertama, makmum tak batal lagi walaupun makmum sedang rukuk. Sebab baru 2 rukun. Nak lebih sikit, imam angkat kepala untuk duduk di antara 2 sujud, makmum rukuk tadi batal. Selagi kalau dia tak i'tidal. Jadi maknanya makmum dengan imam, makmum kena dari segi hukumnya, makmum dia kena lambat daripada imam sikit tu, 1-2 rukun. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. 3 tak boleh. Kalau tidak batal. Itu hukum asal. Jadi dalam masalah ni tidak diberi hukum uzur, maknanya dimaafkan 2 rukun sahaja. Dengan maksud imam rukuk, makmum tadi habiskan Fatihah dalam keadaan was-was tadi. Makmum i'tidal, imam i'tidal, makmum tadi dia kena habiskan segera. Imam gerak untuk rukuk, dia imam gerak untuk sujud, dia belum rukuk, batal makmum. Habis macam mana? Tak sempat ni. Baru ihdinas sirah, tak sempat ni. Imam dah i'tidal, mufaraqah. Tak mufaraqah batal makmum tadi. Mufaraqah dan habiskan Fatihah. Lepas tu rukuk i'tidal lah. Tak boleh. Kalau dia tunggu juga, imam turun Allah masa nak sujud, dia dah batal lah. Dia waladhdallin, amin, dia rukuk, kejar imam, tak dapat dah. Batal lah makmum tadi. Batal lah. Itu maksud dia tidak diberi hukum uzur. Maknanya was-was tidak diterima syarak. Was-was ni tidak diiktiraf syarak sebagai uzur. Kalau terlupa, iktiraf. Contohnya dia sembahyang, imam amin, betul terlupa je. Imam dah rukuk, dia tak baca Fatihah lagi. Iktiraf. Lupa iktiraf. Lupa. Tapi kalau was-was tak iktiraf sebagai penyakit. Tak diiktiraf sebagai uzur. Dia diiktiraf sebagai penyakit. Ataupun bahasa lain sengaja. Was-was ni macam sengaja. Okey. Cuma ada pendapat Ibn Hajar. Ibn Hajar kata, jika was-was dia tu dah sebati dengan diri dia, dalam kitab dia tulis bertanah. Was-was yang bertanah, istilah. Kita baca apa benda bertanah? Apa benda? Was-was, tapi was-was dengan dia tu telah bertanah. Apa benda bertanah? Maksudnya dah sebati sungguh. Was-was tu bukan was-was sikit-sikit. Memang tak boleh. Kalau orang tengok, dia ni tak ada harapan dah, sampai matilah macam ni. Was-was dia. Maka jika begitu, dia dimaaf juga, kata Ibn Hajar. Sebab dah bertanah. Memang dah sebati dengan diri dia, memang tak ada harapan sembuh was-was tadi tu. Kalau masih boleh lagi ni. Bercakap tak ada gagap pun. Bercakap laju dekat kedai kopi, laju pom cakap. Nak semayang je terus jadi gagap. Was-was. Bercakap tak pernah was-was pun. Tapi bila nak baca Fatihah, itu ada lagi, ada harapan lagi nak sembuh. Ini bercakap pun was-was, berjalan pun was-was, semua. Letak kunci kereta kat sini was-was. Tadi aku letak kunci kat mana? Hawa-hawa habis dah. Masalah dah dia. Memang tak boleh buat apa dah. Dia ni memang dah bertanah dah dalam diri dia was-was tadi. Maka dimaafkan juga 3 rukun panjang. Sebab tak boleh buat apa. Kalau tidak kasihan dia. Dia tak boleh jadi makmum. Dan kalau dia bukan was-was, dia jenis berat lidah, macam gagap yang bukan was-was. Gagap memang penyakit gagap. Ada orang bercakap pun dia gitu, ada gitu. Sembahyang pun gitu. Tak apa. Sebab itu bukan was-was, itu memang dia panggil berat lidah. Uzur yang diiktiraf. 3 rukun panjang ni maafkan. Uzur macam berat lidah, gagap. Semua dimaafkan 3 rukun panjang daripada imam. Kalau tak habis Fatihah lah. Okey. Yang habis 36. 37. Makmum lupa membaca Fatihah hingga imam rukuk. Ni makmum lupa. Yang ni iktiraf. Jika makmum itu terlupa membaca Fatihah setelah bertakbiratul ihram. Setelah makmum takbiratul ihram, Allahu Akbar, lupa baca Fatihah. Mula-mula mungkin tunggu imam baca Fatihah, dia dengar. Bila amin, dengan dia lupa Fatihah. Boleh jadi gitulah. Tak kisahlah, yang penting dia terlupa. Dan tidak sedar, melainkan selepas imamnya rukuk, maka ia boleh takalluf. Dia dibenarkan untuk berbeza dengan imam. Dengan maksud biarlah imam rukuk i'tidal, dia kena habiskan Fatihah, dibenarkan kerana menghabiskan bacaan Fatihahnya. Dan adalah takallufnya itu dengan uzur. Bila kata dengan uzur, dia maaf 3 rukun panjang. Sebab apa dia maaf? Sebab dia bukan sengaja tak nak baca Fatihah. Habis was-was tadi, was-was ni sama macam sengaja. Penyakit
Tapi kalau terlupa tak boleh buat apa. Was-was memang terlupa tak boleh buat apa, memang uzur. Maka dia dimaafkan 3 rukun panjang. Dan lupa ni bukan boleh terjadi macam tu pun, dia terjadinya tanpa kawalan. Jadi lupa ni pula biasalah lupa manusia. Maka dia dimaafkan 3 rukun panjang. Jadi imam rukuk, imam tidak, imam sujud, habiskan Fatihah. Wajib habiskan Fatihah. Imam duduk di atas sujud, wajib habiskan Fatihah. Lepas tu rukuk kerja imam. Imam sujud yang kedua, last. Ini antara dia kena buat keputusan. Sempat tak habiskan Fatihah ataupun tak sempat. Kalau sempat, cepat-cepat habis rukuk kerja imam. Ketika imam sujud. Bila imam sujud, dia pun rukuk. Habiskan Fatihah, dia rukuk. Imam sujud yang kedua, dia rukuk. Imam bangun, tak apa dah, dia pun i'tidal. Janji jangan lebih 3 rukun panjang dengan imam. Memang nak kejar atau makan masa, tapi tak apa dah. Biar jangan syarat jangan lebih 3 rukun panjang dengan imam. Dimaaf. Kejar imam. Maknanya kalau imam naik rakaat yang seterusnya, rakaat kedua, rakaat seterusnya, makmum tadi, imam sujud yang kedua, makmum rukuk ni, makmum waladdallin amin, Allahu akbar, lega. Makmum rukuk, imam masih lagi sujud, lega. Lega tu maksud tak ada masalah. Imam pun masuk rakaat yang kedua, Allah naik rakaat kedua kan, makmum tadi i'tidal, sami Allahu liman hamidah, tak apa. Allah sujud balik. Imam ni dah baca Fatihah ni, dia imam sujud, makmum sujud, makmum duduk atas sujud, makmum bangun, ikut imam. Tak apa. Tak apa. Sebab dia dimaafkan 3 rukun panjang. No problem. Silap-silap masa dia dah bangun rakaat seterusnya, imam dah amin, elok-elok aje. Naik terus bismillah. Elok aje. Okey. Dan kata qil, bila kata qil ni pendapat dhaif. Bukan pendapat muktamad, bukan pendapat kedua sekalipun. Pendapat kedua kuat. Pendapat pertama, pendapat kedua, dua-dua kuat. Dua-dua sahih. Tapi sebahagian besar ulama pilih yang ini. Maka dia panggil pendapat pertama, pendapat muktamad, dan pendapat yang kedua. Tapi kalau pendapat tu pendapat qil ataupun pendapat kalau qil, maknanya pendapat tu pendapat dhaif. Maksudnya dibandingkan hujah-hujah dan sebagainya, pendapat muktamad itulah yang diamalkan. Yang ni dia panggil pendapat dhaif kalau dia kata qil. Tapi kalau pendapat ni, pendapat kedua adalah dua-dua kuat. Bila dua-dua kuat, nak amal mana-mana boleh. Cuma afdal amal yang muktamad. Tapi boleh amal yang kedua, boleh. Boleh. Tapi kalau pendapat tu dhaif, amal pendapat yang pertama, pendapat dhaif tu nak amal tak boleh cakap kat orang. Tak boleh kata, tak apa, buat je pendapat dhaif ada. Tak boleh kata gitu. Nak amal boleh. Tu pendapat dhaif. Masa pendapat dhaif ni kena sorok-sorok nak buat untuk diri sendiri. Kalau orang tengok, orang kata tak sah, dia kena diam aja. Dia tak boleh kata, pendapat dhaif kan ada. Dia tak boleh kata gitu, dia diam. Aku tahu pendapat dhaif ada. Tapi pendapat kedua dia boleh kata, sah. Tak sah pendapat muktamad. Memang pendapat kedua sah. Boleh kata gitu. Dan boleh tunjuk kat orang, dan boleh hajar orang pun. Buat je, tak apa, pendapat kedua boleh. Boleh. Tapi kalau pendapat tu dhaif, orang kata tak sah tu, dia kata ya, baiklah. Tapi dia tahu, aku tak payah qada, aku tak payah buat apa, sebab pendapat ada pendapat dhaif. Dan dia hanya boleh beramal untuk diri sendiri, dan dia tak boleh ajar orang untuk amal. Cuma ajar orang untuk ilmu boleh. Ajar untuk amal tak boleh. Biasanya pendapat dhaif ni diguna bila dah lama salah, tak sah. 40 tahun semayang, 40 tahun mandi wajib, 40 tahun ambil wuduk, rupa-rupanya tak sah. Betul? Pendapat dhaif kata sah, pendapat muktamad kata tak sah. Lepas tu nak kata kat dia apa? Qada 40 tahun. Pengsan dia. Masa itulah biasanya. Itulah fiqh. Fiqh kalau tersalah macam tadi, boleh lagi pakai pendapat kedua, pendapat dhaif, pendapat mazhab lain sekalipun. Boleh lagi, selamat. Tapi kalau salah akidah, kemudian dapat tahu setelah 40 tahun, akidah yang salah, yang tak kafir lah. Kalau salah yang kafir tu lah, kena ngucap balik. Ni salah tapi tak sampai martabat kufur. Salah akidah tadi sehingga martabat fasik, dosa besar. Akidah dia, pegangan dia tentang ketuhanan tadi tu, maka ibadah dia semua tak sah. Tak diterima lagi.
Ibadah dia semua tak diterima. Betul, akidah lebih, dia tak boleh ada pendapat dhaif. Tak ada. Bab akidah mana ada dhaif. bab ketuhanan. Jadi bab fiqh ni sentiasa ada jalan keluar. Cuma dari segi ibadah yang berkualiti dengan yang tak berkualiti lah. Kalau macam tu ibadah dia memang tak kualiti lah. Cuma kena qada balik, tak kena qada. Sebab ada pendapat kedua, pendapat dhaif. Dan kata qil tidak dibenarkan, tidak diberikan uzur pada demikian kerana taksirnya, dengan sebab lupanya. Pendapat dhaif kata lupa tu pun dikira cuai, tak maaf 3 rukun panjang, hanya 2 rukun juga. Tapi ni bukan pendapat mu'tamad, ni pendapat dhaif. Maksudnya apa ni, semayang pun boleh lupa, tak maaf. Kata gitu. Takkan baca Fatihah pun boleh lupa. Imam dah rukuk, dia tak rukuk lagi. Imam dah rukuk, dia belum rukuk lagi. Tak maaf, dimakan 2 rukun panjang. Dimakan 2 rukun saja. Kalau dimakan 2 rukun, memang tak sempat Fatihah, baru nak baca imam dah rukuk, tak sempat. Rukuk i'tidal, imam tak boleh gerak sujud. Memang tak sempat. Memang mufaraqah. Kalau pendapat dhaif memang kena mufaraqah. Satu nafas pun tak sempat ni. Baca Fatihah satu nafas pun tak sempat. Kecuali imam tu rukuk lama lah, macam Nabi rukuk. Okay? Tapi pendapat tu dhaif. Dan lanjutan masalah ini, jika makmum itu tidak sedar. Okey, yang tadi imam rukuk baru dia sedar, alamak tak baca Fatihah, dia belum rukuk. Imam je rukuk, dia belum rukuk, maka dimaafkan 3 rukun panjang. Fatihah wajib habiskan. Tak boleh rukuk. Kalau rukuk tambah baca Fatihah, makmum tadi batal. Yang ini lanjutan lagi. Jika makmum tidak sedar bahawa ia meninggalkan baca Fatihah, dia lupa hingga rukuk ia serta imam. Imam rukuk, dia pun rukuk. Ni lambat sikit dapat. Dah rukuk baru dia sedar. Jadi bila imam rukuk, dia pun rukuk. Tengah rukuk tu, alamak tadi tak baca Fatihah, tapi dah rukuk. Macam mana? Maka tidak harus masuk batal, haram dan batal. Maka tidaklah harus, tak boleh ia kembali kepada qiyam, tak boleh dia berdiri balik untuk membaca Fatihah, tak boleh. Alamak dah rukuk dia kan, dia maafkan 3 rukun panjang kot, dia pun naik balik berdiri balik baca bismillah Fatihah, tak boleh. Sebab dah rukuk, tak boleh dah. Kalau tak rukuk lagi boleh, kalau dah rukuk tak boleh. Bahkan hendaklah ia terus mengikut imamnya, terus dia ikut imam, dan luputlah rakaat itu baginya. Macam rakaat tu tak jadi apa, sebab tak baca Fatihah. Dan nak patah balik baca Fatihah tak boleh, batal. Macam terkepit lah dia. Maka oleh itu wajiblah ia tambahkan 1 rakaat lagi selepas imamnya salam. Ini ramai orang silap faham. Betul, hukum ni betul. Orang silap faham dalam bab lain ni banyak. Sampaikan dia terlupa, imam dah rukuk, dia lupa baca Fatihah, dia pun rukuk juga. Dia kata tak apalah, dia rukuk juga. Sedangkan dia kena baca Fatihah sebab dia tak rukuk lagi. Dia kata tak apalah, ikut imam dulu, nanti tambahlah 1. Senang-senang, tak boleh. Yang ni biasa sembahyang seorang. Ni padahal ni makmum. Ni makmum. Bukti tuntutan mengikut imam lebih kuat daripada baca Fatihah. Betul tak? Tuntutan mengikut imam lebih kuat daripada Fatihah. Ada 2-3 keadaan. Keadaan pertama, masbuk. Dia baca tak habis lagi, tapi dia masbuk dia lambat. Makmum tak habis Fatihah, imam dah rukuk, kan terus rukuk. Bukti mengikut imam lebih kuat daripada habiskan Fatihah. Ataupun imam memang dah rukuk, dia baru takbiratul ihram, tak payah baca apa-apa, terus rukuk, tak baca Fatihah. Tak, bukti mengikut imam lebih kuat daripada baca Fatihah. Dalam kiri pun sama juga. Imam rukuk, makmum dah rukuk tapi lupa baca Fatihah, jangan kembali untuk baca Fatihah, teruskan sembahyang. Bukti mengikut imam lebih kuat daripada baca Fatihah. Cuma dalam bab tadi kena tambah 1 rakaat lagi. Jadi yang salah faham, dia sembahyang munfarid, dia sembahyang seorang. Bila dia sembahyang seorang, dia lupa baca Fatihah, dia rukuk i'tidal, lepas tu baru teringat tak baca Fatihah. Dia kata teruskan sembahyang lah, nanti tambah 1, batal sembahyang. Kalau sembahyang seorang ataupun dia jadi imam, kita ambil sembahyang seorang dulu. Kalau sembahyang seorang, ketika rukuk, alamak lupa baca Fatihah, dia wajib pergi berdiri balik untuk baca Fatihah. Ketika sujud, Allah tadi lupa baca Fatihah, dia kena bangun segera untuk baca Fatihah. Lepas tu rukuk i'tidal, balik. Okey, kata dia tak baca Fatihah, dia lupa. Dia rukuk i'tidal, sujud,
Masa sujud teringat, tadi aku tak baca Fatihah. Dia kena bangun balik, baca Fatihah. Rukuk, i'tidal, sujud tak kira. Dan tak batal sebab tak sengaja. Dia kena baca Fatihah. Lepas tu, lepas habis Fatihah, baru dia rukuk. Dia kembali balik kepada yang dia lupa. Kembali balik dekat yang dia lupa. Itu kalau sembahyang seorang. Kalau makmum pun sama. Kalau imam pun sama. Makmum pula. Kalau imam pun sama. Cuma masalah lah makmum nanti pening kan. Masa biasa rakaat ketiga, rakaat keempat boleh jadi. Rakaat pertama tak boleh jadi. Sebab bila imam rukuk, makmum dah subhanallah weh, tak baca Fatihah. Sebab bunyi kuat. Tapi rakaat ketiga, rakaat keempat, imam terlupa baca Fatihah. Jaranglah jadi, tapi boleh jadi. Ataupun sembahyang Zuhur Asar, makmum tak tahu, imam jadi macam ni. Bila imam sujud, imam teringat, aku lupa baca Fatihah tadi, ataupun aku lupa baca ayat yang ketiga dalam Fatihah. Tak kisahlah, yang penting Fatihah tak settle lagi. Kemudian tengah sujud ni, dia imam, dia kena bangun terus. Makmum memang jam macam tu. Apa hal ni? Jam. Biasa kalau macam ni mufarakah lah. Tapi tak semestinya. Sebab tak tahu kenapa salah, apa tiba-tiba bangun. Padahal ada duduk di antara dua sujud, ada sujud lagi. Tapi tiba-tiba bangun. Biasanya makmum tak boleh fikir apa dah. Tak boleh agak. Apa sal? Cuma kalau nak buat macam dia, makmum yang ikut bangun, batal. Makmum ikut imam bangun, daripada sujud sekali je terus bangun, batal. Makmum yang sedar. Makmum yang terbaik tapi susah nak buat, tunggu dalam sujud. Lama. Tunggu je imam sampai sujud balik. Imam bangun, tunggu imam sampai sujud balik. Itu yang terbaik. Tapi memang susah nak buat lah. Kebanyakannya mufarakah. Malah dengan mufarakah makmum tadi, masih lagi dapat 27. Sebab imam pening, tak tahu kenapa. Sedangkan imam dia tak boleh. Imam kata macam ni, teruslah sembahyang, nanti kesian makmum, pening. Maka teruskan sembahyang, nanti aku tambah satu, kata imam. Tak boleh juga. Imam dengan solat munfarid sama hukum. Imam dengan solat seorang sama hukum. Dia kena berdiri terus. Cuma makmum tak tahulah kenapa, apa masalahnya. Tapi boleh agak. Kalau belajar boleh agak. Ini terlupa Fatihah kot. Sekarang macam mana? Kuat lagi rasanya. Tunggulah dalam sujud. Tunggu lah. Imam baca Fatihah, imam rukuk, imam sujud. Dah masuk. Cing, matching dengan makmum. Lepas tu imam duduk di antara dua sujud, makmum ikut terus. Hui, penat tunggu. Mufarakah lah kot. Nanti pening, nak buat apalah, lamanya tengah sujud. Aduh, dah sakit kat sini dah. Adalah, lama je lah iman. Iman ni asyik salah. Duduk cakap tak khusyuk. Baik, mufarakah lah. Lagipun bukan salah makmum pun. Tapi, jadi sembahyang seorang, jadi imam dia berbeza dengan jadi makmum. Sebab dia tak ada tuntutan nak ikut siapa-siapa. Jadi ketika sujud, terlupa baca Fatihah, imam ataupun makmum, imam ataupun solat seorang tadi, dia kena bangun. Begitu juga yang lain. Dia lupa rukuk ke, sama je. Dia lupa rukuk. Daripada berdiri tu baca Fatihah, terus dia sujud. Dia lupa rukuk. Lepas tu dia duduk di antara dua sujud. Masa dia duduk di antara dua sujud, dia teringat, tadi aku lupa rukuk. Dia kena bangun terus rukuk. Siapa ni? Imam dan sembahyang seorang. Sebab makmum tak boleh. Makmum kena ikut imam. Kerana tuntutan mengikut imam lebih kuat daripada betul kan seorang-seorang. Macam pelik pula dia seorang-seorang. Kecuali dia teringat tu, sebab tak ada dalam ni. Dalam kitab Kifayah dan kitab-kitab lain, dia ada sambung lagi, lanjutan lagi sekali. Lanjutan lagi. Macam mana? Kalau dia teringat setelah sampai rukun yang seumpama. Istilah dia pakai istilah tu. Rukun yang seumpama. Macam mana rukun seumpama? Kita ambil contoh sujud tadilah. Sujud. Dia teringat kan. Kita ambil contoh baca Fatihah juga. Dia terlupa nak baca Fatihah. Fatihah dia tak sempurna, dia lupa baca sebagainya. Dia sembahyang seorang atau imam ni. Yang tadi kita bagi contoh, dia teringat ketika rukuk, dia teringat ketika sujud. Yang ni dia teringat ketika baca Fatihah rakaat seterusnya. Baca Fatihah yang rakaat seterusnya, ataupun rukuk rakaat seterusnya, atau sujud rakaat seterusnya. Maknanya dia lupa tadi tu baca Fatihah, dia rukuk dia tak ingat lagi, i'tidal dia tak ingat lagi, sujud dia tak ingat lagi, duduk di antara dua sujud dia tak ingat lagi, sujud yang kedua dia tak ingat lagi, bangun baca Fatihah baru teringat. Tak baca Fatihah, maka dia tak perlu buat apa-apa. Imam pun tak perlu buat apa-apa, makmum pun tak perlu buat, imam pun tak perlu buat apa-apa, sembahyang seorang pun tak perlu buat apa-apa. Jadi macam mana maksudnya? Rakaat yang tadi lara. Sebab dia dah sampai rukun seumpama, dia dah sampai dekat Fatihah juga yang dia lupa. Jadi masuk terus, cing, satu rakaat potong.
maka nanti tambah 1. Ataupun dia teringat kepada rukuk rakaat seterusnya, tak perlu buat apa dah. Takkan nak kembali kepada qiyam balik, sebab yang dia lupa tadi tu qiyam sebelum tu, Fatihah sebelum tu. Maka teruskan sembahyang, tambah 1 nanti. Dia teringat ketika sujud next punya, sujud rakaat seterusnya. Jadi macam mana? Tak perlu pergi ke berdiri balik, tak perlu untuk baca Fatihah, tak perlu. Habis tu macam mana? Yang dia dah baca tu kira yang lepas lah, kira ganti terus. Yang dia kena pergi ni apabila masih lagi dalam belum sampai rukun itu. Dia lupa sujud. Bukan? Dia lupa sujud. Dia lupa rukuk tadi contoh. Dia lupa rukuk. Terlupa rukuk. Dia teringat ketika rukuk yang next punya, rukun rakaat yang seterusnya, maka tak perlu buat apa. Jadilah rukuk itu terus. Jadi dia teringat ketika i'tidal rakaat yang seterusnya, dia teringat lupa rukuk. Tapi waktu tu yang dia teringat i'tidal. I'tidal mana ni? I'tidal tu bukan i'tidal rakaat seterusnya, maka tak perlu buat apa. Teruskan sembahyang tambah 1. Ini yang ramai orang silap, salah faham. Dia kata teruskan sembahyang nanti tambah 1. Sebab yang kira rakaat tu kira tak kira halal lah, kira tak sah, kira lara. Tak boleh. Sehingga sampai rukun sama dengan rukun yang dia lupa tadi, barulah teruskan sembahyang. Kat sini sangat ramai orang salah faham. Saya rasa dah pernah terang lagi sekali ni. Jadi sambung cerita ni, dia sedar, dan lanjutan masalah ini, jika makmum tidak sedar bahawa ia meninggalkan baca Fatihah hingga rukuk, ia dah rukuk, imam pun rukuk, maka imam rukuk, dia pun rukuk, maka tidak harus, tak boleh, haram dan batal ia kembali kepada qiyam untuk baca Fatihah. Bahkan hendaklah dia terus mengikuti imamnya, dan lupalah rakaat itu baginya, maka oleh itu wajib atasnya tambah 1 rakaat lagi selepas salam imamnya. Sebab dia ikut imam tu lebih kuat. Okey. Terus 38. Sempat tak? Boleh. Inilah 38. Hukum imam atau makmum syak meninggalkan huruf-huruf daripada Fatihah ketika membacanya dan selepasnya. Sah kan? Ketika membacanya Fatihah dan selepasnya, selepas baca Fatihah, nya Fatihah. Dia hukum imam atau makmum ni dua-dua sama. Dua-dua sama. Syak meninggalkan huruf. Teruk ni. Tapi dia apabila membaca imam atau makmum, imam dengan makmum baca Fatihah, dia tak kisah, dua-dua hukum sama. Dan syak ia ketika membaca, tengah-tengah dia baca Fatihah, dia syak pada meninggalkan huruf daripadanya. Maknanya bahasa lain ada yang tak baca, ada ayat yang tak baca, ada kalimah yang tak baca dalam Fatihah, ada huruf yang tak sebut, kan? Ada ayat yang tak baca. Dia baca sampai ayat siratal ladzi, dia syak tadi baca tak malikal middin, contoh, sama lah tu. Ataupun dia dah baca ihdinas siratal mustaqim, tengah dia baca dia teringat, ataupun dia syak, adakah dia baca ar-rahmanir rahim, dia baca dia baca malikal middin, dia baca tak din tu ke maliki aja, din tak baca ke baca, teruk sungguh tu, lupa tu. Ataupun tadi ayat, ini perkataan ataupun huruf. Ketika dia baca ihdinas siratal mustaqim, dia teringat, dia baca alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Ada orang nyakit gini, nyakit tinggal huruf. Pening sungguh lah kalau jenis nyakit tinggal huruf ni, pening lah. Kita dengar pun rasa tak tahu, rasa nak tak tahu nak cakap. Tapi kalau dia jenis baca salah tak apa, jenis orang baca salah kan, tak apa. Ini baca betul, sedap, tapi jenis suka tinggal huruf. Ada orang gini, pelik sungguh. Adalah 2-3 orang juga jumpa, dia suka tinggal huruf. Dia baca-baca apa ada je tinggal. Dia laju sangat, nak tunjuk tu fasih sangat, konon tu fasih sampai huruf pun tak bunyi. Fasih terlebih. Ada nyakit tel gini ni, nyakit ni. Jadi ketika dia baca kata siratal ladzina an'amta alaihim, dia macam buat syak. Tadi baca tak maliki yaumiddin tu,
baca tak malik nun tu, malikaumiddin, ni nun tak ada. Maksud tu kenapa dia boleh wah-wah ni? Biasa dia nyakit, dia ada yang tak baca lah tu. Kadang-kadang ada yang tak baca, tiba-tiba masa tu yang kalau orang sentiasa baca malikaumiddin, dia tak akan ada masalah, terlupa nun. Tapi kadang-kadang lah jenis ni dia malikaumiddin. Contoh, aku tadi malikaumiddin ke malikaumiddin? Teringat ketika ketika siratal ladzina an'amta alaihim, contohnya gitu. Sama dia tinggal ayat, tinggal perkataan, kalimah Fatihah, tinggal huruf. Kalau yakin tinggal, memang kena ulang balik. Ini bukan yakin. Bukan yakin tinggal, ini syak. Tinggal ke tak? Tinggal ke tak? Tinggal ke tak? Okey, macam mana nak buat? Maka hukumnya wajib ia mendatangkan dengannya. Dia tengah baca Fatihah, tak habis lagi ni, tak habis Fatihah lagi, maka dia wajib ulang balik. Pergi balik ke ayat yang dia syak tadi. Okey, baca. Kerana dia sedang baca Fatihah, bukan dia dah rukuk pun. Okey. Kemudian jika yang tertinggal itu akhir kalimah, maka hendaklah diulang. Yalah, kalau tinggal mana-mana kalimah, hendaklah ulang. Dan jika sebelumnya, maka hendaklah ia membacanya semula. Dengan maksud yang samalah. Tinggal mana-mana, dekat mana ayat yang dia teringat, dekat ujung. Maka bila dia lupa, kena pergi balik kat mana yang dia lupa tu untuk selesaikan. Logik lah tu. Senang aja. Okay. Hukum ni sama, hukum imam, hukum makmum sama. Hukum sembahyang seorang pun sama. Macam tu lah. Okay. Kena baca balik. Logiknya gitulah. Engkau was-was, Fatihah tadi baca ke tidak? Ataupun huruf tadi sebut ke tidak? Pergilah kembali ke huruf tu. Kan tengah baca Fatihah, tak habis lagi. Teruslah baca. Apa masalahnya? Lainlah tengah tahiyat baru teringat Fatihah tadi, barulah jadi masalah. Tengah tahiyat, tadi Fatihah baca ke tak? Tadi Fatihah tertinggal huruf ke tak? Barulah jadi masalah. Macam mana nak buat? Tapi kalau tengah baca Fatihah, cuma dah ujung, teringat awal ataupun syak awal tadi, baca ke tidak? Baca je lah. Kau tengah berdiri kan? Settle lah tu, senang. Cuma nak cerita ni, dia ada satu kaedah. Kaedah dia, kaedah fiqh. Syak dalam sebahagian perkara, apa yang telah diselesaikan tidak memberi mudarat. Tetapi syak dalam sebahagian perkara, daripada apa yang sedang dilaksanakan, ianya memberi mudarat. Itu kaedah. Saya baca sekali je lah. Kaedah ni tak wajib hafal. Tapi kalau dapat tahu kaedah ni, dapat selesai banyak perkara. Bukan dalam masalah sembahyang je, masalah semua. Wuduk, mandi wajib semua. Macam mana? Syak dalam sebahagian perkara, dia yakin buat, dia yakin dia buat, cuma dia syak sempurna atau tidak. Bila dia syak? Dalam ketika masih lagi tak habis lagi, dok tengah buat lagi. Cuma ketika dok tak habis lagi tu, dia syak dah. Syak sempurna atau tidak, memberi mudarat. Dengan maksud dia kena ulang balik, masalah, jadi masalah, memberi mudarat. Kalau dia ingat tu setelah habis, bukan ingat, dia syak. Jika dia syak, tertinggal huruf, tak tertinggal huruf, dia syak. Bila ni? Masa dah rukuk, tidak memberi mudarat. Sebab dia yakin baca Fatihah, yang dia syak sempurna ataupun tidak. Kalau dia yakin tak baca, yang itu memang mudarat lah, memang mestilah kena pergi balik. Okey, nak faham yang kaedah tadi, kita baca seterusnya. Tetapi jika ia syak setelah selesai daripada membacanya, dah habis baca Fatihah, duk baca surah, duk rukuk, duk i'tidal, duk sujud, baru teringat tadi ayat ni baca ke tidak. Bukan teringat, syak. Kalau garanti tak baca, dia kena pergi. Yakin tak baca, dia kena pergi balik kat Fatihah. Dah cerita lah tadi. Ini dia syak 50-50. Tadi baca Fatihah tu memang confirm baca, cuma huruf tu ada sebut tak? Nun ni ada sebut tak? Alif ni ada bunyi tak? Ayat yang 3 ada baca tak? Baca tu garanti baca Fatihah, cuma sempurna ataupun tidak. Sedang masa bila? Masa baca surah. Tak memberi mudarat, tak payah peduli. Ni kaedah besar ni. Tak perlu peduli. Maksudnya teruskan baca surah. Teringat masa rukuk, teruskan, tak perlu peduli. Sembahyang sah, tak perlu tambah apa, tak ada. Sebab dia syak setelah dah selesai perkara itu. Kalau syak sedang buat perkara itu, memberi mudarat, ulang. Kalau yakin, tak kira kat mana-mana, yakin tak baca, sedang membaca Fatihah, yakin tak baca, itu kena pergi balik. Ketika rukuk, yakin tak baca alif, wajib pergi. Ketika sujud, yakin tak baca nun, ketika Fatihah, kena pergi balik baca. Itu yakin, ini syak. Okey?
Tak wajib ulang. Dia sama dalam masalah lain. Masalah wuduk pun sama. Contoh dia ketika basuh kaki, kaedah ni boleh guna semua. Kaedah besar ni. Dia basuh kaki, ketika dia basuh kaki, dia syak. Tadi basuh tangan sampai siku ke tak? Okey. Adakah dia kena layan syak dia tu? Adakah memberi mudarat? Istilah ni adakah memberi mudarat? Kena syak tak? Kena basuh balik tangan tak ketika basuh kaki? Dia yakin basuh tangan, garanti basuh tangan. Cuma sempurna ataupun tidak. Dan perkara itu telah berlalu, iaitu basuh tangan dah berlalu sebab dah basuh kaki, maka tak mudarat. Kalau dia basuh tangan balik, dia dah layan was-was, layan syaitan dah. Jalan terus. Tak payah tengok belakang. Sebab yang dia was-waskan, yang dia syakkan adalah sempurna ataupun tidak. Tapi dia yakin basuh. Tapi ketika basuh kaki, yakin tak basuh tangan, itu kena basuh. Okey. Ketika basuh tangan, syak kena tak kena siku. Sedang tak habis lagi tangan tu, wajib basuh siku. Itu kaedah tadi. Kaedah dia syak sebahagian perkara daripada apa yang telah diselesaikan, tidak memberi mudarat. Syak dalam sebahagian perkara apa yang sedang dilaksanakan, memberi mudarat. Sedang dilaksanakan. Jadi ketika basuh kaki, tadi aku sapu kepala atau tidak? Sapu kepala atau tidak? Okey. Masa basuh kaki, maka wajib sapu kepala. Tapi kalau basuh kaki, tadi kepala memang sapu, cuma sempurna atau tidak, tak perlu layan. Sebab kepala dah lepas, masuk basuh kaki. Okey. Okey, dalam masalah ni yang tadi tu hanya satu aja. Yang syak pun tak boleh. Sama ada tengah buat ke, dah habis perbuatan tu pun tetap juga syak dia diambil kira. Hanya satu keadaan, iaitu niat. Niat ada masalah yang ke 39 kita masuk akan datang. Bukan, akan datang. Niat tak boleh. Contohnya, lepas habis ketika sembahyang, ketika tahiyat akhir, teringat tadi aku niat betul tak betul? Habis sembahyang balik. Niat tak boleh. Habis sembahyang dah pun, dah balik rumah, tadi aku niat betul ke tidak sembahyang tadi? Habis sembahyang dia, sembahyang balik. Niat aja yang tak boleh, tak dibenarkan untuk syak tak benar. Ketika sembahyang, niat was-was, niat syak betul tak betul, batal terus sembahyang. Tengah sembahyang tu, batal terus. Dah habis sembahyang, kena qada. Dah 10 tahun, kena qada. Niat tak, no kompromi. Semalam pun bincang bab niat, no kompromi. Selain daripada niat, macam tadilah. Okey. Jadi kalau dia syak sempurna ataupun tidak perbuatan itu, perbuatan apa-apa ibadah dia syak sempurna atau tidak, tapi dia yakin buat, cuma syak sempurna atau tidak, dan perbuatan itu telah berlalu, maksud dah pergi ke perbuatan lain dah, maka tak perlu peduli. Yang nak peduli apabila dia syak buat ataupun tidak, itu memberi mudarat, bukan sempurna ataupun tidak. Jadi kalau dia dia 3-4, dia ingat ketika dalam sembahyang, maka memberi mudarat. Dengan maksud ambil 3 tambah 1. Tapi lepas salam, sembahyang dah habis, dah salam, 3-4, tak payah layan, sebab dah selesai. Dalam sembahyang 3-4 tu memberi mudarat. Fil alamin innaka hamidum majid, datang ke hati. 3 ke 4 ni, dia kena tambah 1. Sebab ambil yang kurang kan, ambil yang yakin, tambah 1. Tapi kalau dah salah, Assalamualaikum warahmatullahi, lepas tu bila salam yang pertama dah sah, salam kedua sunat kan, dia pun tadi 3 ke 4 tak memberi mudarat. Dengan maksud biarkan. Tapi kalau tengah sembahyang lagi, fil alim innaka hamidum majid, tadi 3 yakin, itu kena tambah lah, dah yakin. Ataupun lepas salam yakin 3, kena tambah lah, tu yakin. Yang ini syak, tak memberi mudarat. Okey, sambung lagi, sambung habiskan. Seperti mana yang dinakalkan dari Syarah Al-Muhazzab daripada Syekh Abu Muhammad, oleh kerana huruf-huruf Fatihah itu banyak, maka sukarlah atasnya memastikan
dan mengingatinya, maka memadailah baginya mengikut zan sangkanya yang kuat jua, bersalahan rukun-rukun lain. Dia kata huruf Fatihah ni banyak, jadi nak pasti itu, nak yakin betul-betul tu payah juga, dia kata. Macam tu lah, dia cuma nak bagi tahu hikmah je. Tengah baca siratal ladzina an'amta alaihim, boleh jadi yang teringat tadi ra tadi sebut ke tak, dia jadi macam tu kan. Dia jadi tu biasalah berlaku. Memadai zon, maksudnya sangka kuat. Zon ni 70% keyakinan tu. 70, 80, 90 tu zon lah. Yakin 100% kan. Bersalah rukun-rukun lain. Rukun-rukun lain dia akan cerita nantilah, akan datang lah. Masalah 39. 39. Dan dikiaskan hukum tasyahud atas hukum Fatihah. Pada demikian amat nyata sekali. Boleh kiaskan hukum Fatihah tadi dekat tasyahud akhir lah, tahiyat. Macam mana nak kiaskan? Dia tengah baca tahiyat, kemudian baca tahiyat, baca asyhadu an la ilaha illallah. Teringat tadi assalamualaikum, assalamualaikum baca ke tak? Baca atau tidak? Lupa. Assalamualaikum ke assalamualaina terus ke? Dia syak gitu. Maka wajib baca assalamualaikum. Sebab dia tak habis lagi tahiyat dia. Terus wajib baca assalamualaikum, undur balik. Tapi kalau dia kata assalamualaikum baca, yang tak ingatnya bukan. Apabila dia dah habis baca kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dia syak tadi assalamualaikum tu baca. Cuma adakah baca assalamualaikum ala ibadihi salihin tu sama macam tadi, solihi ke solihin, tinggal nun ke tak? Bila dia ingat, bila dia syak ni, bukan ingat, bila dia syak ketika baca kama sallaita ala Ibrahim, tak payah baca, tak peduli. Sebab yakin baca, cuma tak yakin tu sempurna atau tidak, maka tak perlu peduli. Kama sallaita ala, teruskan. Sebab dah habis baca tahiyat. Lebih-lebih lagi dah salam, lagi dah tak payah peduli. Tapi kalau dia syaknya baca ataupun tidak, baca ataupun tidak, assalamualaikum tadi, baca ataupun tidak, solihin nun bunyi ataupun tidak, ketika baca kama sallaita ala Ibrahim, baca je lah, memang duduk kat situ, sama macam Fatihah tadi je pula. Jadi kalau dia yakin buat, cuma yang dia syakkan sempurna atau tidak, dan perkara itu telah berlalu, tak perlu peduli. Itulah je. Tu nak cerita pasal tu hukum besar dia. Tak perlu peduli. Kecuali bab niat lah tadi. Bab niat tak boleh. Dia tak boleh syak. Syak sedang niat, tak terpakai niat. Syak sedang sembahyang, sedang buat perkara tu, tiba-tiba syak pasal niat, tak terpakai terus, batal terus. Syak setelah dah habis perbuatan ibadah tu baru syak niat, pun tak terpakai terus, wajib qada. Walaupun 20 tahun telah berlalu, syak niat tak terpakai terus, wajib qada. Niat dia tidak ada kompromi. Habis 39 akan datang. Hukum Fatihah adalah berlainan dengan hukum perbuatan sembahyang. Rukun qauli ada sedikit berbeza dengan rukun fi'li. Dari segi apa? Ini cerita tentang mualat ataupun berturut-turut dalam baca Fatihah. Kalau secara ringkas, kalau bab terlupa rukun perbuatan kan, pergi je lah, dah lupa rukuk, masa tu dah sujud, pergilah kat rukuk, tak ada masalah pun. Tapi dalam masalah Fatihah lain, jika terlupa Fatihah, ada masalah Fatihah, dia kena baca Fatihah balik, ada keadaan dia kena bismillah daripada awal. Sebab istilah yang dipanggil dalam Fatihah ada wajib muwalat, wajib berturut-turut. Dalam Fatihah wajib berturut-turut. Jadi dari sedikit perbezaan, Fatihah tak sah, maka dia kena ulang daripada awal. Dia tak boleh ambil kat tengah-tengah. Malikumiddin ada problem, kemudian lepas ada problem, kena ulang balik ni. Jadi dia pun ambil Malikumiddin balik, tak boleh dah, ada keadaan dia kena bismillah daripada awal. Sebab masalah mualat ataupun berturut-turut akan datang. Baik, kita berhenti muka 24 tu. Masalah 39 kita sudah dengan tasbih kafarah.
dan suratul subhanakallahumma